Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. السلام ورحمة الله Wassalatu وبركاته. wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan, rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tamanya dan selama-lamanya, kita mensyukuri di atas izin dari Allah Subhanahu Wa Taala, di atas segala rahmat yang Allah beri kepada kita, hidayah, petunjuk dan juga taufik, bimbingan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah telah memilih kita pada pagi ini untuk kita mengisi waktu-waktu yang terluang, waktu-waktu yang lapang ini, mungkin kurang daripada 1 jam. Kita akan menambahkan lagi pengetahuan kita berkenaan dengan satu golongan manusia yang seringkali kita minta kepada Allah di dalam suratul Fatihah agar Allah menjauhkan kita daripada kita mengikuti dengan satu golongan yang dipanggil al-maghdubi alaihim, golongan yang telah dimurkai oleh Allah. Golongan ini cerita panjangnya, latar belakangnya, perinciannya ada di dalam surah-surah yang terletak selepas daripada suratul Fatihah, terutama surah yang paling dekat dengan suratul Fatihah, iaitu suratul Baqarah. Maka untuk mengetahui apakah sebab golongan Yahudi itu dimurkai oleh Allah, tidak lain dan tidak bukan, tidak ada jalan lain melainkan kita kena mendapatkan cerita yang lengkap, asal usul mereka dan bagaimanakah keadaan mereka apabila Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan kepada mereka pelbagai nikmat. Jadi pagi ini seperti yang tuan-tuan telah mengetahui, pagi ini adalah episod yang keempat, ya, siri yang keempat. Kita membincangkan tentang Yahudi menurut Al-Quranul Karim. Kenapa kita pilih Al-Quran? Kerana Al-Quran merupakan sumber yang paling sahih, yang paling tepat, yang paling benar. Kemudian kita akan merujuk kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Secara tak langsung, kita dapat memahamkan isi kandungan Al-Quran. Kita dapat pahala faham Al-Quran, kita dapat pahala mendapat pahala kita mentadabbur Al-Quranul Karim. Baik, pagi ni kita nak cerita tentang apa? Kalau hari semalam, Sabtu 3 November kan, kita telah mempelajari ada 12 wasiat, ada 12 pesanan Allah, perintah Allah kepada orang Yahudi yang ada di bumi Madinah ketika itu. Maka pada pagi ini kita akan memperincikan 10 nikmat, 10 nikmat yang pernah Allah kurniakan kepada nenek moyang orang Yahudi di Madinah. Okay. Secara tidak langsung, apabila Allah mengimbau kembali, apabila Allah mengukit kembali akan pelbagai kelebihan nikmat yang Allah bagi kepada nenek moyang orang Yahudi, ini akan membawa kepada dia akan memberikan peringatan kepada orang Yahudi Madinah, kan, bahawa Allah telah membongkarkan kepada mereka siapa kamu ini, siapa nenek moyang kamu. Sebab orang Yahudi Madinah, kita mengetahui mereka menganggap mereka adalah golongan yang terpilih, mereka golongan yang apa?
merupakan golongan yang terbaik. Tetapi pada hakikatnya, Allah Subhanahu Wa Taala telah membongkarkan kepada mereka apa yang telah dilakukan oleh nenek moyang kamu, dan adakah perkara yang sama kamu ini akan lakukan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam? Insya-Allah kita akan dapat maklumat-maklumat tersebut setiap kali kita mengikuti pengisian ini. Okey. Pagi ni kita nak fokus pada 10 nikmat saja. Nanti mungkin pada minggu hadapan, hari Sabtu minggu hadapan, kita akan fokus kepada, kalau tengok pada nota yang ada diedarkan tu, kita akan fokus kepada 32 pelanggaran orang Yahudi di dalam Al-Quranul Karim, terutama dalam surah Al-Baqarah. Sebelum kita cerita mereka ni telah langgar perintah Allah, okay? Mereka ini mengabaikan pesanan-pesanan Allah yang kita telah sebut pada hari Sabtu semalam, kan ada 12 wasiat, maka kita nak dapati adakah mereka satu manusia, sejenis manusia yang taat pada Allah, adakah mereka manusia yang dengar dan taat. Ini kita akan bincangkan pada hari Sabtu minggu hadapan. 32 pelanggaran orang Yahudi terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik tuan-tuan, kita mulakan 10 nikmat orang Yahudi ini. Yang mana 10 nikmat orang Yahudi ini adalah nikmat yang pernah Allah berikan kepada nenek moyang mereka. Okay. Untuk kisah nenek moyang mereka ini, untuk kali ini, semuanya ke-10 nikmat ini, dia merujuk kepada nenek moyang orang Yahudi Madinah ni, adalah merujuk kepada Bani Israel yang ada pada zaman Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Jadi secara tak langsung, pengisian pada pagi ni kita nak mengimbau kembali bagaimanakah Bani Israel di zaman Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Kenapa nak pilih Bani Israel pada zaman Nabi Musa? Sedangkan Bani Israel ini ada juga pada zaman Nabi Allah Daud, pada zaman Nabi Allah Sulaiman, pada zaman Nabi Allah Zakaria, Nabi Allah Yahya, zaman Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Jawapannya adalah kerana orang Yahudi ini, mereka sangat memberikan kredit, mereka sangat mengagungkan Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Hatta kan orang Nasrani pun, orang Kristian pun, mereka menerima kenabian Moses alaihi salatu wassalam. Okey, lepas tu kisah Musa ni merupakan di antara kisah yang macam mana orang Yahudi ni, kisah mereka, maksudnya pada zaman kegelapan ya, zaman kegelapan orang Yahudi, nenek moyang Bani Israel ni adalah pada zaman Nabi Allah Musa. Pada zaman Nabi Allah Yusuf, Allah tak ceritakan, tapi kita tahu pada zaman Nabi Allah Yusuf itu kan orang besar Mesir. Tapi Allah tak cerita apa yang berlaku pada zaman Nabi Allah Yusuf. Tetapi Allah menceritakan setelah kematian Nabi Allah Yusuf, mereka yang duduk di Mesir, akhirnya Allah bangkitkan seorang raja yang digelar dengan Firaun. Masa zaman itulah mereka telah berada pada zaman kegelapan. Jadi untuk mengingatkan kembali apa yang Allah dah buat kepada mereka, maka Allah ceritalah kepada kita dalam surah Al-Baqarah. Dia konsep yang samalah macam ni. Kenapa orang maksudnya kalau kita nak ungkitlah kepada kita panggil Zionis lah kan. Zionis yang digelar diri mereka Israel tu kan. Kalau mereka kembali kepada sejarah macam mana permulaan mereka dibawa masuk ke Palestin tu, ada banyak cerita ya. Kita tahu kan sejarah macam mana mereka dibawa setelah mereka dibunuh oleh Hitler kan. Kita kan tahu kan masa tu ada anti Yahudi. Dia konsep yang Hitler yang nak membinasakan orang Yahudi ni. Dia ada persamaan macam Bani Israel
yang mereka berada pada zaman Firaun tu. Tapi yang dia ada macam ada perkaitan cerita lah, macam persamaan dari sudut sejarah. Jadi sepatutnya orang Yahudi Zionis ini ataupun orang Yahudi Israel ni, kalau mereka kembali mengimbau kembali macam mana mereka datang, tentu mereka akan tahu hakikat dia. Mereka ni siapa. Macam tu juga Allah membongkarkan kejahatan orang-orang Yahudi, maka Allah mengisahkan kembali kisah mereka pada zaman Nabi Allah Musa. Bagaimana Allah mengatakan Allah telah bagi nikmat kepada mereka. Jadi saya harap tuan-tuan jelas untuk pengenalan, pembukaan sebelum kita masuk kepada perbincangan secara lanjutnya. Baik, tuan-tuan. Kalau kita lihat pada ayat yang ke-49. Okey, siapa yang ada Quran, sebab kawan-kawan kita yang ikut di TikTok, saya tidak dapat paparkan nota ya. Tetapi siapa yang ikut di aplikasi Zoom, dia ikut di FB page Malaysian Tadabbur Academy, tuan-tuan boleh nampak nota yang saya kongsikan. Namun begitu, tuan-tuan jangan bimbang. Kalau tuan-tuan ada Quran terjemahan, tuan-tuan bolehlah membuka muka surat nombor 8 dengan muka surat nombor 9. Ini kita nak cerita muka surat nombor 8 dengan muka surat nombor 9. Ya, kita nak cerita muka surat nombor 8, muka surat nombor 9. Kalau kita buka Quran tu muka surat nombor 8, kita akan jumpa ada ayat nombor 49 atas sekali tu. Kalau buka Quran kan, muka surat nombor 8, baris yang pertama tu ayat nombor 48. Kalau kita buka muka surat nombor 9 di dalam Al-Quran, ayat yang terakhir sekali adalah ayat nombor 61. Jadi saya harap tuan-tuan boleh ikuti dengan baik. Kejap, ada yang tanya saya letak tajuk. Saya ada letak tajuk kan dekat TikTok tu kan? Ada tajuk kan? Okey. Okey. Kita teruskan ya. Okey. Nikmat yang pertama yang pernah Allah berikan kepada nenek moyang orang Yahudi iaitu Bani Israel di zaman mereka berada dalam kegelapan, iaitu pada ayat nombor 49. Ayat nombor 49, muka surat nombor 7 di dalam Al-Quran, ayat yang berada pada baris yang pertama, baris yang kedua, baris yang keempat. 1, 2, 3, 4 dalam Quran. Kalau kita baca dalam ayat itu, apakah nikmat yang pernah Allah beri kepada Bani Israel ini? Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ. Okay. Nikmat pertama, ayat nombor 49, Allah mengatakan Bani Israel ini, mereka telah diselamatkan oleh Allah daripada pengikut Firaun. Ali Firaun ni maksudnya adalah daripada kumpulan Firaun. Okey. Apa yang Allah selamatkan mereka? Yasumunakum su'al azab. Allah selamatkan mereka daripada azab yang sangat dahsyat. Apa su'ul azab tu? Apa azab yang sangat dahsyat yang telah Allah selamatkan daripada Bani Israel di zaman Nabi Allah Musa daripada kaum Firaun? Nah, jawapan itu ada dalam ayat yang sama. Lepas tu kalau kita baca ayat itu sampai habis, Allah mengatakan mereka ini apa? Yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Allah kata mereka ini menyembelih anak-anak lelaki kamu dan mereka membiarkan anak-anak perempuan kamu itu hidup. Jadi pada zaman Nabi Allah Musa, sebelum Allah mengutuskan Nabi Musa, Bani Israel, nenek moyang orang Yahudi ini,
Sebab tu kalau orang Yahudi yang ada pada zaman sekarang ni, kalau dia mengingat kembali sejarah silam mereka, mereka akan tahu mereka ni bangsa yang bagaimana. Kalau bangsa yang paling degil, bangsa yang paling sombong, yang tak kenang budi, mereka ni lah sebenarnya. Jadi antara nikmat yang awal-awal pada zaman mereka dulu, bukan sebab tu orang Yahudi ni, dia bukan duk ingat Hitler yang pernah bunuh mereka beribu-ribu orang Yahudi, tapi mereka kena ingat pada zaman Nabi Musa dulu, kan, nenek moyang kamu dulu tu, kamu pernah dibunuh, mana-mana anak lelaki yang akan lahir pada zaman itu akan dibunuh oleh orang-orang Firaun dan akan dibiarkan orang-orang perempuan. Jadi sepatutnya kena kenang kembali, bukan sekadar zaman Hitler tapi zaman Bani Israel dulu. Okey. Jadi itu adalah nikmat yang pertama. Okey, untuk pengisian ini tuan-tuan dan puan-puan ya, kita tidak bertujuan untuk mengulas satu ayat secara panjang lebar kerana kita bukan nak fokus kepada tadabbur ayat. Tetapi kita nak ambil intipati daripada ayat itu saja. Apakah di antara nikmat itu? Jadi nikmat yang pertama, Allah telah menyelamatkan Bani Israel daripada berada dalam penganiayaan, menjadi hamba kepada Firaun. Mereka dibunuh anak lelaki, anak perempuan dihidupkan, dijadikan hamba dan sebagainya. Itu adalah nikmat yang pertama. Okey. Nikmat yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala bukan sekadar menyelamatkan mereka daripada terus dibunuh oleh Firaun dengan pengikut-pengikutnya, tetapi Allah juga telah membawa mereka keluar daripada Mesir, iaitu melalui nikmat mereka dapat membelah laut dan Allah menenggelamkan Firaun. Dia macam soalannya macam orang Yahudi ni, mereka diselamatkan daripada dibunuh oleh saki-baki, mereka diselamatkan daripada dibunuh oleh Hitler. Kan? Naik kapal pergi negara ni, masuk negara ni. Kalau dulu mereka diselamatkan oleh Nabi Allah Musa dengan membawa mereka lari keluar daripada Mesir. Kan? Bukan naik kapal, tetapi mereka lintas laut yang dikejar oleh Firaun. Firaun kejar mereka. Tetapi akhirnya mereka berjaya melintasi laut itu. Ini dijelaskan oleh Allah dalam ayat yang ke-50 dalam surah Al-Baqarah, yang mana ayat itu berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita terus pergi ambil kepada depan ayat, wa idh faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Kalau kita baca ayat lengkap 50 tu, Allah kata, dan ingatlah ketika kami membelah laut itu, laut merah itu, untuk kamu lalu dan melarikan diri daripada Firaun, maka kami selamatkan kamu dan kami menenggelamkan Firaun bersama dengan pengikut-pengikutnya. Itu adalah nikmat yang kedua. Kalau Allah tak beri nikmat itu, kalaulah Allah Ta'ala ni dia nak hapuskan Bani Israel ni, saki-baki mereka, Allah dah buat dah. Allah akan biar je Firaun itu bunuh. Okey? Anak-anak lelaki ni, apabila tinggal perempuan je, macam mana perempuan tu dia nak keluarkan zuriat? Tetapi Allah menyebut nikmat ini kepada orang Yahudi Madinah supaya mereka kenang kembali apa nikmat yang pernah Allah berikan kepada kamu. Okey. Nikmat nombor 3. Nikmat nombor 3 ni, ayat nombor 52, masih lagi muka surat nombor 8 dalam surah Al-Baqarah. Allah memaafkan mana-mana Bani Israel pada zaman Nabi Musa tu yang telah melakukan kesyirikan, iaitu mereka pernah menyembah patung anak lembu yang diberi idea oleh As-Samiri.
Tuan-tuan tengok ya, kalau kita baca, kalau tuan-tuan baca ayat 52, sebab pengisian ni kita tak buat tadabbur ayat, dan tuan-tuan ya, pengisian ini kita bukan nak bincangkan kronologi kisah Nabi Musa. Tapi kalau siapa-siapa yang nak dapatkan kronologi kisah Nabi Musa dalam Quran, kita boleh tengok dekat YouTube. Ada, kita dah terang dah hampir 50 siri, lebih 50 jam. Kita cerita kisah Nabi Musa sampai dia jumpa Nabi Allah Khadir, sampai dia wafat. Jadi kalau nak tahu cerita panjang lebar, tuan-tuan lihatlah rakaman tu. Ada di-upload dalam YouTube. Carilah kisah Nabi Musa, cari channel Akademi Tadabbur Malaysia. Kita akan jumpa. Ada note sekali kita sediakan kalau tuan-tuan nak. Okey. Tapi sebab pengisian kita ni kita cuba nak sebut nikmat, jadi kita macam cerita tu kita terpotong-potong tau. Okey, jadi Bani Israel ni, mereka ni pernah membuat satu patung yang daripada barang perhiasan, daripada emas. Emas tu sebenarnya mereka ambil secara diam-diam semasa mereka duduk kat Mesir dulu. Mereka ambil emas tu sekali, bawa lari sekali seberang Laut Merah tu. Dan ketika mana Nabi Musa dia nak pergi mendapatkan kitab Taurat, selama 40 malam Nabi Musa nak bermunajat di Gunung Tursina, Bani Israel yang tinggal dekat situ tu dengan Nabi Harun tu, mereka telah membuat patung anak lembu dan mereka sembah patung dan anak lembu tu. Dipendekkan cerita, lepas Nabi Musa balik tu, Nabi Musa terkejut, Nabi Musa marah kepada Bani Israel. Tak sedar-sedar diri lagi ke? Kan tak insaf ke? Allah dah selamatkan dah pada nikmat nombor 1, selamatkan pada nikmat nombor 2. Kan boleh lalu laut tu. Seolah-olahnya macam orang Yahudi ni, macam zaman dulu ni, mereka ni tak ada siapa-siapa nak tolong. Allah je akan tolong mereka. Kan? Jadi, mereka dah selamat. Diselamatkan daripada Firaun. Firaun tu pula Allah tenggelamkan di lemak. Tiba-tiba mereka boleh buat syirik. Mereka pergi menyembah patung anak lembu tu. Tetapi dekat kisah patung anak lembu ni, akhirnya Allah memberikan kepada mereka kemaafan. Maksudnya Allah tidak mengazab mereka secara immediately. Siapa-siapa yang menyembah patung anak lembu ni, Allah Ta'ala musnahkan dia. Tidak. Allah bagi dia peluang dulu. Allah bagi dia ruang untuk mereka bertaubat. Sebab tu Allah mengatakan summa afauna min ba'di dzalika. Allah mengatakan pada ayat nombor 52 itu, kemudian sesudah itu kami maafkan, afauna, kami maafkan kesalahan kamu agar kamu bersyukur. Allah maafkan orang yang menyembah, yang buat patung untuk lembu disembah tu. Allah maafkan mereka, maksudnya Allah tidak menurunkan azab kepada mereka secara serta-merta. Supaya mereka bersyukur. Okey. Kemudian nikmat nombor 4. Okey, nikmat nombor 4, Allah pernah berikan kepada nenek moyang orang Yahudi ini, Bani Israel, mereka diberikan kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Maklumat ini boleh ditemukan pada ayat nombor 53, muka surat nombor 8 dalam Al-Quran. Wa idza atayna Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Allah kata, dan ingatlah ketika kami telah memberi kepada Musa satu kitab dan satu furqan. Furqan dekat sini maksudnya pembeza antara yang benar dan yang batil. La'allakum tahtadun. Moga-moga kamu, wahai Bani Israel, kamu dapatlah bimbingan, kamu dapatlah petunjuk. Kitab dekat situ, Al-Furqan pada ayat nombor 53 itu adalah merujuk kepada kitab Taurat. Kitab Taurat, okey. Kitab Taurat ni, dia ada nama-nama dia yang lain. Bukan Taurat saja. Kadang-kadang Allah panggil kitab Taurat dengan istilah Al-Kitab. Kadang-kadang Allah panggil kitab Taurat dengan istilah Al-Furqan.
Jadi ayat 53, Al-Kitaba dengan wal furqana adalah merujuk kepada kitab Taurat. Okey, alhamdulillah kita telah selesai 4 nikmat daripada 10 nikmat yang pernah Allah berikan kepada Bani Israel, kepada nenek moyang orang Yahudi Madinah. Tuan-tuan, kenapa saya sering kali menyebut orang Yahudi Madinah? Kerana konteks ayat ini dalam suratul Baqarah ini, Allah mensasarkan ayat itu adalah kepada orang Yahudi yang ada di Madinah pada zaman Nabi dulu. Sebab tu saya kena sebut nenek moyang orang Yahudi Madinah, supaya tuan-tuan tidak salah faham. Ayat ini, ayat yang dalam surah Al-Baqarah ni, ayat 49, 50, 52, 53 ni, bukan ayat tu Allah cakap dalam surah Al-Baqarah lah. Dalam surah Al-Baqarah tu, Allah sasarkan ayat itu kepada orang Yahudi Madinah. Tetapi cerita itu cerita Bani Israel di zaman Nabi Musa. Baik, saya ulang 4 nikmat yang pertama Allah pernah bagi kepada Bani Israel. Okey, nombor 1 ya. Okey, nombor 1, Allah selamatkan mereka daripada dianiayai, dizalimi oleh Firaun dengan pengikutnya sewaktu mereka berada di Mesir. Ayat 49. Okey, nikmat yang kedua, mereka berjaya melarikan diri daripada Firaun dan akhirnya Allah tenggelamkan Firaun. Allah mengizinkan laut itu dibelah. Ayat nombor 50. Nikmat yang ketiga, Bani Israel ini mereka pernah menjadi kufur dengan menyembah patung anak lembu. Allah berikan mereka peluang untuk diberikan kemaafan. Nikmat nombor 4, mereka dikurniakan kitab Taurat, yang kitab Taurat itu disebut Al-Kitab dan juga Al-Furqan. Baik, kita lanjutkan pada nikmat yang kelima. Apakah lagi nikmat yang perlu dikenang oleh orang-orang Yahudi tentang jasa baik Allah, kurniaan Allah yang Allah pernah beri kepada mereka? Ia berada pada ayat nombor 54, iaitu Allah memberi peluang kepada mereka untuk mereka menebus kesalahan mereka yang telah menyembah patung anak lembu itu. Allah memerintahkan kepada mereka apa? Fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaikum. Okay, kalau kita baca ayat 54, muka surat yang ke-8 dalam Quran, kalau kita baca ayat lengkapnya, Allah memberi peluang kepada Bani Israel itu yang bukan semua Bani Israel yang menyembah patung anak lembu tu ya. Ada yang menyembah patung anak lembu ini, mereka diberi peluang untuk menebus kesalahan mereka, iaitu Allah kata fatubu ila barikum. Allah kata bertaubatlah kamu. Cara mereka kena bertaubat, mereka kena dibunuh. Faqtulu anfusakum. Mereka kena dibunuh. Orang Yahudi dulu, tuan-tuan, mereka ni yang seperti mereka yang menyembah patung anak lembu ni kan, cara mereka nak menebus kesalahan, mereka kena membunuh diri. Bukan membunuh diri itu mereka bunuh diri sendiri. Kalau kita baca ayat kat situ, sebenarnya adalah ada pihak lain yang akan bunuh mereka. Kalau macam kita contohnya, kita nak menebus kesalahan, kita pernah membunuh orang lain, contohlah kan, maka dalam Islam kita kena dijalankan hukuman apa? Hukuman qisas, hukuman bunuh juga. Bunuh lawannya bunuh. Jadi baru Allah akan ampunkan dosa. Contoh. Jadi samalah macam orang Yahudi dulu. Orang Yahudi dulu, mereka yang telah kafir kepada Allah ni, kalau mereka rasa mereka bersalah, mereka nak Allah ampun mereka, maka mereka kena dijalankan hukuman bunuh. Yang bunuh itu adalah orang-orang yang tidak menyembah patung anak lembu tu. So mereka lah yang akan menjalankan hukuman bunuh kepada orang-orang yang menyembah patung anak lembu tu.
Kenapa dia ambil tindakan macam tu? Allah kata zalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaikum. Allah Ta'ala kata itulah jalan yang baik untuk kamu di sisi Tuhan yang menciptakan kamu, maka diterimalah taubat kamu. Bagaimana proses pembunuhan itu dilakukan? Wallahu a'lam. Kalau kita merujuk kepada Al-Quran, Al-Quran tidak menceritakan macam mana mereka itu dijadikan hukuman bunuh. Adakah mereka ini ditembak ke? Mustahil ada tembak kan? Dan dulu mana ada pistol? Senapang. Wallahu a'lam. Adakah mereka dibunuh dengan cara dipanah ke? Adakah mereka dibunuh dengan cara dipancung ke? Wallahu ta'ala a'lam. Ini dipanggil perkara-perkara yang Allah diamkan. Allah tidak jelaskan. Maka kita katakanlah jalan paling selamat. Wallahu ta'ala a'lam. Allah lebih mengetahui macam mana cara mereka menebus kesalahan mereka itu. Bertaubat melalui mereka dijalankan hukuman bunuh. Itu juga satu nikmat ya. Mungkin orang tak nampak hukuman bunuh nikmat. Nikmat sebab Allah akan terima kemaafan mereka. Maksudnya Allah ampunkan dosa mereka. Itu adalah nikmat yang sangat besar. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, rahimani wa rahimakumullah. Sekejap Okey, setakat ni boleh jelas ke, maksudnya setakat ni kita boleh ikut ke tuan-tuan dan puan-puan yang ikut di aplikasi Zoom? Boleh, Ustaz. Okey, Ustaz. Okey ya, sekejap ya. Sekejap. Kejap ya. Okey, saya teruskan. Nikmat yang ke-6. Okey, nikmat yang ke-6, tuan-tuan boleh rujuk ayat 56 ya. Nikmat yang ke-6 yang pernah Allah kurniakan kepada nenek moyang orang Yahudi ini, iaitu Allah menghidupkan mereka setelah mereka mati disambar oleh petir. Pernah dengar tak cerita tu? Maksudnya begini. Okey. Pertama, tuan-tuan kena buka dulu muka surat nombor 5, ayat nombor 56. Okey, tengok ayat nombor 56, muka surat nombor 8. Muka surat nombor 8. Okey. Ayat nombor 56, muka surat nombor 8, suratul Baqarah, Allah Ta'ala cerita, Allah mengatakan, kalau ayat lengkapnya Allah mengatakan, summa ba'athnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Tashkurun. Okey. Ayat nombor 56, Allah mengatakan, kemudian kamu dibangkitkan selepas kamu mati. Moga-moga kamu bersyukur. Apa maksud ayat ni? Okey, begini. Untuk faham ayat nombor 56, tuan-tuan kena tengok ayat 55 terlebih dahulu. Okey, cuba buka ayat nombor 55 suratul Baqarah. Tuan-tuan akan menemukan satu sebab cerita sebenarnya. Kalau baca ayat nombor 55, beberapa orang daripada Bani Israel ini, mereka meminta kepada Allah untuk mereka nak tengok Allah Ta'ala itu depan mata mereka sendiri. Itu ayat nombor 55. Maksudnya begini, maksudnya Bani Israel ni yang ada pada zaman Nabi Musa ni, mereka ni sebenarnya tak nak beriman kepada Musa. Mereka ni degil tau. Sebenarnya mereka ni dah banyak perkara mukjizat Nabi Musa yang mereka dah tengok dah. Antara yang paling besar tu mereka nampak
Nabi Musa boleh belah laut tu dengan tongkat. Takkan tak percaya lagi Nabi Musa ni seorang rasul. Tapi inilah nenek moyang orang Yahudi ni, keras kepala ni. Sebab tu Allah label mereka ni golongan yang Allah murkai. Jadi mereka ni, ayat nombor 55 tu, mereka kata kepada Nabi Musa, kami tak nak beriman kepada engkau Musa. Kami tak percaya Musa. Kami tak nak terima kitab Taurat tu. Melainkan kami nak tengok Allah tu depan mata kami. Sebab apa tuan-tuan? Sebab Nabi Musa kan Allah bercakap dengan Nabi Musa kan, tanpa ada perantaraan. Nabi Musa dapat kitab Taurat dekat gunung Tursina. Mereka rasa macam dengkilah. Kenapa Musa pula? Kan Musa je boleh bercakap dengan Allah Ta'ala. Kenapa kami tak boleh? Jadi mereka ni ada banyak alasan tau. Akhirnya mereka minta kepada Allah. Okey, tuan-tuan, mereka yang Allah matikan dengan sa'iqah ni, dengan sa'iqah dekat situ maksudnya Allah matikan mereka dengan petir. Dengan petir tu, mereka ni siapa? Okey, ingat tuan-tuan, cerita ni macam ni. Saya pendekkan saja ya. Okey, mereka yang disambar dengan petir, tapi mereka nampak petir tu sambar mereka. Mereka ini adalah orang-orang. Kejap ya, saya tengok. Okey, mereka ni sebenarnya mereka ini adalah orang-orang yang orang-orang yang, saya kata macam ni, kisah Nabi Musa ni mula-mula ada 70 orang lelaki. Nabi Musa pernah nak bawa 70 orang itu naik ke gunung Tursina untuk menghadap Allah, seolah-olah menghadap Allah, untuk menyatakan penyesalan mereka setelah ada di kalangan mereka itu yang telah buat patung anak lembu tu. Itu maksud dia. Okey. Kalau tuan nak tahu kisah 70 orang lelaki yang Nabi Musa nak bawa naik ke Gunung Tursina, nak pergi meminta maaf kepada Allah, kesalahan ada di kalangan mereka yang telah buat patung anak lembu tu, yang itu tuan kena rujuk surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf ayat nombor 155. Tuan kena catat. Surah Al-A'raf, surah nombor 7, ayat 155. 155, muka surat 169. 155, muka surat 169. 70 orang lelaki tu yang Nabi Musa nak bawa dia naik ke Gunung Tursina untuk menyatakan penyesalan. Okey. Tetapi nikmat nombor 6 ayat 55 dan 56 surah Al-Baqarah muka surat nombor 8 ni, mengikut pendapat yang terpilih, mereka yang disambar petir tu, yang nak tengok Allah tu depan mata mereka tu, akhirnya Allah sambar petir, mereka mati semua. Mereka ini bukan 70 orang lelaki yang pernah naik ke Gunung Tursina yang Nabi Musa ajak mereka pergi tu. Bukan mereka, tapi ini adalah grup yang lain. Grup Bani Israel yang lain. Ini mengikut pendapat yang terpilih. Okey, pendekkan ceritanya, akhirnya mereka mati disambar petir. Apa nikmat dia? Nikmat dia, Allah hidupkan balik ke semua yang mati disambar petir tu. Itulah ayat 56. Tuan pernah dengar tak cerita ni? Maksud dia, orang Yahudi Madinah ni kan, ketika mana ayat ni turun, Nabi cerita pada mereka, korang ni kan, korang tak ingat ke kisah nenek moyang korang dulu yang keras kepala, yang tak nak beriman kepada Musa? Dia seolah sebenarnya apa yang Nabi cerita kat orang Yahudi Madinah tu pasal Nabi Musa ni dengan Bani Israel, sebenarnya dia nak attack orang Yahudi itulah, kan Yahudi kat Madinah tu. Seolah-olahnya dalam bahasa mudahnya, korang ni kan keras kepala kan, tak nak beriman kepada Muhammad, tak nak beriman kepada Al-Quran, sama macam perangai nenek moyang korang dulu tu yang tak nak beriman kepada Musa.
Kan? Tak nak beriman kepada Musa. Kemudian sampai cabar nak tengok Allah depan mata. Lepas tu, korang hajar tu, mati korang disambar petik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi nikmat Allah hidupkan balik nenek moyang korang tu. Faham tak? Apa yang Allah nak sampaikan. Itu ayat nombor 56. Okey. Nikmat nombor 7. Nikmat nombor 7 ni, tuan-tuan, Bani Israel dulu, dia punya degil. Mereka ini Allah telah kepung mereka. Bukan kepung lah, bahasa mudahnya. Mereka telah disesatkan oleh Allah di Sinai, di padang Sinai itu, dekat, kita kata ada satu padang pasir namanya Tih. Padang pasir namanya Tih. Bani Israel ini, mereka telah tersesat, berada dalam satu tempat di padang pasir. Padang pasir itu dinamakan padang pasir Tih. Tih ada dalam Quran. Nanti saya akan sebut ayat dia. Selama 40 tahun. Nenek moyang orang Yahudi ni, mereka telah disesatkan oleh Allah. Mereka tak dapat masuk Palestin. Mereka tidak dapat masuk Palestin. Sebab tu kalau belajar sejarah, kalau belajar imbau kepada sejarah, bumi Palestin tu bukan bumi untuk orang Yahudi ambil tanah bumi Palestin. Sebab dari sudut sejarah, mereka tak nak masuk bumi Palestin tu. Nabi Musa dah cakap dah, masuk bumi yang suci tu, Allah akan tolong kamu. Tapi kebanyakan mereka tak nak masuk. Apabila mereka degil, mereka tak nak masuk bumi Palestin tu, maka Allah sesatkan mereka. Tak boleh masuk bumi Palestin tu di satu tempat namanya Padang Tih selama 40 tahun. Kenapa 40 tahun? Okey, sebelum tu dapatkan dulu. Di mana ayat Quran yang kata Allah sesatkan mereka di Padang Tih selama 40 tahun? Dikaitkan mereka tak nak masuk bumi Palestin tu. Okey, tuan-tuan kena cari ayat yang ke-20, 21, 22, 23 sampai 26. Mudahnya ayat 20 sampai 26. Muka surat 111 dalam Quran sampai muka surat 112. Kita dengar. Surah Al-Ma'idah, surah yang kelima, surah kelima, ayat 20 sampai 20 apa tadi tu? 26. Muka surat 111 sampai 112 surah Al-Ma'idah. Tuan-tuan baca kat situ. Cerita nenek moyang orang Yahudi ini, mereka memang tak nak masuk bumi Palestin. Sampaikan Allah sesatkan mereka selama 40 tahun. Kenapa 40 tahun? Kata para ulama, sebenarnya kalau 40 tahun lama tu, sebenarnya Allah Ta'ala nak matikan yang generasi yang hidup pada Nabi Musa tu, yang duduk dengan Nabi Musa 40 tahun dekat Padang Tih tu, sebenarnya Allah nak matikan mereka. Kan 40 tahun kan macam umur mereka makin lama makin tak ada, akhirnya mereka mati. Sebenarnya Allah nak lahirkan cucu-cucu mereka. Cucu-cucu mereka yang nanti akan dapat masuk Palestin. Tapi dapatkan dulu maklumat itu. Ada yang tanya tu, Kak Mel tanya, nanti saya jawab soalan tu, nanti kat ujung tanya ni, kenapa sekarang mereka nak pula Palestin? Dia ada banyak faktor. Dia ada banyak faktor lah. Dia ada beberapa faktor-faktor lain tu, tapi ini saya kena jawab dia. Saya kena rujuklah beberapa perkara kepada artikel ataupun pada bahan yang lain lah. Okey. Ada yang tanya Al-Ma'idah ayat berapa? Ayat 20 sampai 26. Ayat 20 sampai 26. Kalau baca dekat ayat 26 Al-Ma'idah tu, kita akan jumpa Allah mengharamkan bumi Palestin yang suci itu kepada mereka. Ayat 26 tu, kalau kita baca Allah kata apa? Qala fa innaha muharramatun 'alaihim 40 sanatan yatihuna fil ardi fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin. Okey. Yang haram tu, tetap ingat ya, perkataan diharamkan bukanlah bermaksud haram sampai bila-bila, kan?
Tetapi haram dekat situ, haram pada ketika itu. Bukanlah membawa maksud juga bumi Palestin tu memang hak milik mereka orang Yahudi. Yang ni panjang dia punya perbahasan dia. Tetapi pada ketika itu Allah tak beri mereka masuk. Sebab korang tak nak masuk kan. Akhirnya Allah haramkan mereka masuk. Allah larang mereka masuk. Allah sesatkan mereka selama 40 tahun. Okey. Masa tempoh itu, masa tempoh itu, ni kita nak bincang nikmat nombor 7 ni. Masa tempoh itu, tuan-tuan tahulah, duduk kat padang pasir, duduk dekat padang pasir, kan panas. Selama 40 tahun. So, macam mana nak elak daripada panas? Maka, ayat 57, Suratul Baqarah, Allah menguniakan kepada mereka awan. Allah payung mereka ni, Bani Israel ini yang duduk kat padang pasir tu dengan awan. Itu yang Allah sebut pada ayat nombor 57. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ. Dan mereka ini telah dilindungi, dipayungi dengan al-ghamam. Al-ghamam ni maksudnya awan yang memayungi orang nenek moyang orang Yahudi itu yang mereka tersesat di padang pasir selama 40 tahun. Kita bayangkan. Tak kenal lagi nikmat Allah. Kan? Masih nak langgar lagi perintah Allah. Okey. Jelas ayat tu. Okey, nombor 7. Okey, sekarang kita masuk kepada nikmat nombor 8. Sekejap ya. Nikmat nombor 8. Okey, nikmat nombor 8 ni ya Allah pernah beri kepada Bani Israel di zaman Nabi Musa tu, iaitu Allah menguniakan kepada mereka al-manna wassalwa. Ni kita kena tengok ayat nombor 57. Muka surat nombor 8. Ayat yang ketiga akhir. Muka surat nombor 7 di ketiga akhir. Itu Allah mengatakan apa? Wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Okey, wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Dalam masa tempoh 40 tahun tu, orang Yahudi di kalangan Bani Israel ni, mereka diberikan peluang oleh Allah makan. Kita bayangkan, kalau tersesat 40 tahun dekat padang pasir, mana dia dapat makan? Dahlah panas, Allah bagi nikmat, mereka dapat teduhan daripada awan. Lepas tu nak cari makan macam mana? Allah bagi mereka makan. Makan tu pula percuma. Makan tu percuma. Senang nak dapat. Sebab Allah turunkan makanan itu. Allah buat makanan tu ada, senang mereka dapat. Daripada apa? Daripada manna wassalwa. Makanan ni jenis makanan yang dikaitkan dengan bagi burung, dikaitkan dengan manis-manisan. Itulah manna wassalwa. Bayangkan duduk kat padang pasir, kan nak keluar tak boleh, nak pergi mana? 40 tahun. Tapi ada je makanan manna wassalwa tu. Okey, ayat nombor 57. Okey, apa tu manna? Apa tu wassalwa? Ulama sebenarnya berbeza pendapat. Tapi di antara pendapat kata manna itu adalah sejenis makanan yang manis, melekit rasanya seperti madu. Ni dalam tafsir Al-Muyassar. Mereka dapat makan makanan yang seperti madu. Kalau salwa pula apa? Salwa ni dia seperti burung puyuh. Tapi burung. Wallahu a'lam. Dia boleh dapat. Senang mereka nak makan. Selama 40 tahun. Okey. Itu nikmat nombor 8. Nikmat nombor 9 ya. Nikmat nombor 9 ni dia agak nikmat nombor 9 ni dia macam ni. Kalau kita baca susunan ayat, nikmat nombor 9 ni dia macam dia cerita dia Allah alih cerita lain. Alih cerita lain maksud macam ni. Nikmat nombor 9 ayat nombor 58 dia Allah cerita tentang akhirnya mereka dapat masuk ke Baitul Maqdis. Mereka ni siapa? Mereka ini bukan yang Bani Israel yang tersesat 40 tahun tu. Ini adalah yang generasi
selepas mereka tu. Akhirnya cucu-cucu Bani Israel yang tersesat 40 tahun dekat bumi, dekat padang pasir tu, akhirnya mereka dapatlah masuk ke bumi Baitul Maqdis. Dan kita tahu pun Nabi Musa pun tak masuk Baitul Maqdis tu. Kan? Dia tak berada pun di Baitul Maqdis. Dia mati. Allah matikan dia. Kan? Hampir-hampir dekat dengan Baitul Maqdis. Sebab mereka tak masuk. Tapi generasi selepas itu, mereka berjaya memasuki Baitul Maqdis itu seperti mana ayat nombor 58. Okey, para sejarah, historian, al-mu'arrikh, mereka berbeza pendapat lah siapa yang mau masuk tu. Ada yang kata Yusha' bin Nun, iaitu anak murid Nabi Allah Musa yang ikut Nabi Musa jumpa Nabi Allah Khadir tu. Ada yang kata Nabi Daud alaihi salatu wassalam setelah berjaya mengalahkan Jalut. Wallahu ta'ala a'lam. Tapi ayat mengatakan wa idh qulna dkhulu hadhil qaryata fakulu minha haitsu syi'tum ghada. Okay, ayat 58 kalau kita baca muka surat nombor 8, Allah mengatakan dan ketika kami berfirman, ketika kami berfirman, masuklah kamu semua ke bandar ini. Kalau dah masuk nanti, makanlah puas-puas makanan yang ada di dalam bandar itu. Apa saja yang kamu suka. Bandar itu apa? Apa maksud hadhil qaryata? Kata ulama tafsir, hadhil qaryata dekat ayat nombor 58 surah Al-Baqarah itu, dia merujuk kepada bumi Palestin. Jadi Allah Ta'ala kata, kau masuklah ke dalam bandar itu, dah boleh masuk, kau makanlah puas-puas. Kenapa? Kerana kita tahu sebelum ni kan, makanan mereka terhad, tersesat 40 tahun tu. Ada mana, salwa lah. Tapi kalau masuk dekat bumi Palestin tu, mereka boleh makan sepuas-puasnya. Okey. Ini adalah nikmat nombor 9. Okey. Saya tak bercadang untuk kupas panjang ayat 59, 58 ni. Sebab perlukan waktu yang panjang nak cerita. Sebab cerita ni dia perlukan kepada nak faham dia, perlukan kepada kronologi dia. Tetapi menariknya, ayat 58 ni, dia macam keluar tajuk. Bukan keluar tajuk, maksudnya begini. Ayat nombor 57 sampai 60, ayat tu masih cerita mereka masih tersesat dekat padang teh 40 tahun tu. Tapi di celah-celah ayat tu 58, dia dah macam bukan lagi tersesat dekat padang teh tu. Tapi mereka dah boleh masuk Palestin. Nah, ini dipanggil teknik apa? Ini dipanggil teknik, dia macam teknik kalih. Teknik kalih cerita. Tapi sebab Quran ni dia bukan buku cerita. Dia bukan cerita mesti kena ikut kronologi, tidak. Tapi kita kena faham perbahasan ayat itu. Okey, terakhir sekali, nikmat nombor 10 ya. Nikmat nombor 10, Allah bagi kepada mereka sewaktu tersesat selama 40 tahun dekat padang pasir yang namanya Tih itu, mereka tak boleh masuk Palestin. Allah mengurniakan kepada mereka adalah air, mata air yang keluar daripada mana? Sekejap ya. Mereka dapat mata air, 12 mata air yang keluar daripada batu yang diketuk oleh Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam dengan tongkatnya. Bayangkan duduk kat padang pasir, mana nak dapat air? Tapi mereka boleh dapat air yang keluar daripada 12 mata air. Kena baca ayat 60 surah Al-Baqarah. Kalau kita baca ayat 60 surah Al-Baqarah, Allah Ta'ala berfirman, ya, muka surat nombor 9. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ayat 90 Allah mengatakan, wa idzistasqa Musa liqaumihi faqulna dhrib bi'asakal hajar فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. Okey, ayat 90 lengkapnya Allah Ta'ala berfirman yang bermaksud
Dan ketika Musa memohon supaya diberikan air untuk kaumnya, Nabi Musa berdoa pada Allah. Walaupun kaum dia degil, tapi Nabi Musa minta kepada Allah. Kan, nak duduk pada pasir, mana nak dapat saluran air? Dia doa kepada Allah supaya berikan air. Maka Allah perintahkan apa? Cara nak dapat air tu. Allah Ta'ala kata, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Nabi Musa pun pukul batu itu, maka terpancutlah daripada batu itu 12 mata air. Ada 12 saluran mata air keluar. Terpancut 12. Okey, 12 pancutan tu. Lepas tu Allah Ta'ala kata, sesungguhnya setiap daripada batu itu ada setiap satu daripada 12 pancutan mata air itu ada satu puak yang telah mengetahui tempat minum masing-masing. Maksud dia, dalam ayat ni rupa-rupanya Bani Israel ketika itu mereka ada 12 puak. Puak ada 12 kumpulan. Para ulama bincang 12 kumpulan ni kenapa jadi 12? Ada yang mengatakan ia dikaitkan dengan anak-anak Nabi Yaqub yang 12 orang itu. Kalau tuan-tuan ikut episod pertama ataupun siri pertama pengisian kita Yahudi dalam Quran, tuan-tuan akan dapat maklumat macam mana kita cerita generasi Bani Israel yang pertama adalah 12 anak Nabi Yaqub. 12 anak Nabi Yaqub itu, daripada itulah keluarlah 12 kumpulan. Ada kumpulan, ada daripada ada yang daripada Bunyamin, ada daripada Nabi Yusuf, ada daripada 10 lagi itu. Itu jadi 12. Wallahu a'lam. Itu yang diperkatakan oleh para ulama tafsir. Jadi setiap satu kumpulan ni dapat satu saluran mata air tadi serta pokok tongkat itu. Jadi itulah 10 nikmat yang Allah telah beri kepada nenek moyang orang Yahudi di Madinah. Allah mengungkitkan kepada mereka, mengimbau kembali kepada mereka tentang nikmat yang Allah beri. Dalam masa yang sama, Allah telah sebutkan sedikit sebanyak apa nenek moyang korang dah buat. Kan? Adakah kamu wahai Yahudi yang duduk di Madinah, kamu tak kenal nikmat Allah itu? Adakah kamu tak mahu menerima Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul yang kamu nanti-nantikan dalam kitab Taurat? Kita telah belajar hari semalam. Ingat tak 12 pesanan Allah kepada Yahudi Madinah? 12 pesanan itu dikaitkan pula dengan 10 nikmat ini. Kita akan dapati dengan lebih lanjut nanti. Apa lagikah yang dilakukan oleh orang Yahudi ini setelah mereka diimbau kembali tentang nikmat-nikmat ini. Minggu depan insya-Allah Minggu depan hari Sabtu mungkin ada yang pulang, dia dekat cuti di Bali kot minggu depan tu kan. Jadi saya akan teruskan juga pengisian. Kalau begini, kalau tuan-tuan, kalau macam ni tuan-tuan kalau tuan-tuan tak sempat nak ikuti jangan bimbang. Tuan-tuan boleh ikuti rakamannya ada dekat YouTube. Kita dah upload dekat YouTube. Yahudi menurut Al-Quran. Nanti mungkin Kak Liza boleh tolong letakkan title dia apa, mungkin boleh berikan playlist dia. Yang upload tu sebenarnya adalah sumbangan daripada Kak Liza kita yang usaha masukkan di YouTube. Lepas tu beliau dah buat dalam bentuk ada playlist dia, boleh dapatkan. Kalau tuan-tuan nak, kalau tak boleh buka YouTube, tuan-tuan boleh buka dekat FB page Malaysian Tadabbur Academy. Boleh tengok di situ rakaman. Sebab pengisian kita pada pagi ni, kita gunakan saluran Zoom. Lepas tu kita buat live terus di FB page Malaysian Tadabbur Academy. Semua boleh dapatkan maklumat di situ insya-Allah. Baik, ada apa soalan? Saya raikan sahabat-sahabat dekat Zoom. Ada soalan tak? Kejap ya. Ada soalan tak? Okey. Okey, dah ada dekat playlist tu. Nota pun dah ada. Jelas. Subhanallah. Okey, ada soalan tak apa-apa yang dekat, saya tanya dulu dekat Zoom, dekat Zoom. Ada tak? Jelas ke tuan-tuan perempuan? Jelas, Ustaz. Jelas. Okey. Okey, kalau begitu kita berhenti dengan kadar ni. Saya tak dapat nak panjangkan lagi kerana
Assalamualaikum Ustaz. Boleh tak Salam. nak tanya pada ayat Boleh. 53? Ayat 53. Bila Allah mengatakan dia turunkan, dia berikan pada Nabi Musa Alkitab dan Furqan. Mengapa dia gunakan dan? Kalau dia kata itu adalah, Ustaz kata tadi benda yang sama. Mengapa dia nak guna waw ataf tu? Di situ sebenarnya dekat ayat 53 surah Al-Baqarah tu, sebenarnya Allah nak memperincikan ciri-ciri Taurat tu. Dan dekat situ bukan bermaksud bilangan kitab berapa dapat. Dan dekat situ merujuk kepada ciri-ciri kitab Taurat. Okey. Kitab Taurat, kenapa dia panggil Alkitab? Sebab kita tahu apa maksud Alkitab? Alkitab dia dikaitkan dengan menulis, betul tak? Dia dikaitkan dengan penulisan. Sebab tu kitab Taurat, dia memang sudah tersedia ditulis. Itu jawapan nombor satu. Sebab tu dipanggil Alkitab. Macam Al-Quran pun, dia ini sebenarnya ditulis. Nabi tulis, lepas Nabi hafal, Nabi tulis, lepas tu akhirnya dibukukanlah. Okey. Apa makna Al-Furqan? Furqan dekat situ maksudnya nama bagi kitab Taurat tu, fungsi dia adalah sebagai pembeza antara yang hak dengan yang batil. Jadi dekat ayat itu ada penyebutan wa kat situ dan bukan merujuk kepada jumlah bilangan kitab itu, tapi merujuk kepada sifat ataupun fungsi kepada Taurat itu. Ia sebut sebagai Alkitab, dia juga adalah Al-Furqan. Maklumat ini sebenarnya kita telah terangkan pada kelas hari Selasa. Setiap hari Selasa, kita telah bentangkan tajuk kitab Taurat menurut Al-Quranul Karim. So, boleh rujuk kembali perbahasan dia. Tapi sekadar itu je yang saya tahu, Puan. Wallahu ta'ala a'lam. Alam. Okay. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya nak tanya Ustaz, kenapa sampai sekarang orang Yahudi Zionis masih tidak dilaknat oleh Allah? Orang Yahudi tak dilaknat oleh Allah? Okey, pertama kena faham dulu. Apa maksud laknat tu? Maksudnya mereka berleluasa melakukan kejahatan, maksudnya mereka bebas. Kenapa Okey. masih Okey, macam ni. Maksud laknat lawan kepada rahmat. Okey, lawan kepada rahmat. Laknat sebenarnya Allah melaknat orang kafir. Allah melaknat orang-orang Yahudi. Itu kena baca pada ayat yang lain lah. Okey, bukan bermaksud dan mereka dilaknat berbawa maksudnya mereka ini tak boleh berkuasa, melakukan kezaliman, bukan. Contoh paling mudah macam Iblis. Iblis masih hidup lagi tak? Masih ada tak? Ya, hidup. Masih ada. Kalau kita baca Quran, memang Allah telah cakap kepada Iblis, dia akan dilaknat sampai hari kiamat. Tapi kenapa Iblis dia boleh berluasa, dia mempengaruhi manusia? Jadi laknat bukan bermaksud apabila dapat laknat je orang itu dimatikan oleh Allah. Orang itu tak diberikan kebebasan untuk melakukan kezaliman, tidak. Tapi dikaitkan dengan mereka dijauhkan oleh Allah daripada mendapat rahmat. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih Ustaz. Sama. Okey, ada soalan lain ke? Kejap, ada soalan dekat TikTok ni ditanya. Ustaz, kalau kalam tu macam mana pula? Kalam, maksud apa tu? Apa ni? Najiha. Apa maksud tu? Kalam tu? Saya tak faham soalan tu. Kalau kalam tu macam mana? Okey, wallahu a'lam. Okey. Macam ni. Nabi Musa memang dia digelar sebagai kalimullah, iaitu manusia yang dapat berkata-kata dengan Allah secara langsung. Jawapan adalah betul. Nabi Musa dia memang digelar sebagai kalimullah. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah telah berkata-kata kepada Nabi Musa. Okay. Berkata-kata kepada Nabi Musa bermaksud Nabi Musa dia dapat berkata dengan Allah
tanpa menggunakan perantaraan. Tetapi kitab Taurat, ia memang sudah tersedia ditulis. Dia memang sudah tersedia ditulis. Dia tak macam Quran. Kalau macam Al-Quran, Nabi dapat Al-Quran itu melalui pentaraan Jibril contohnya. So Jibril bacakan, Nabi hafal. Tapi Nabi tak boleh menulis, tetapi Nabi memerintahkan jurutulis Nabi untuk catat apa yang Nabi bacakan. Juga dikaitkan dengan menulis, tetapi tak seperti Taurat. Taurat ni sekaligus Allah beri, dia sudah tertulis di satu tempat, namanya adalah Al-Wah. Seperti satu buku yang telah ditulis kepada Nabi Allah Musa AS. Mungkin itu soalan tentang kalam tadi. Baik, Allah Ta'ala alam. Terima kasih kepada semua yang mengikuti melalui aplikasi Zoom, yang mengikuti di FB page Malaysian Tadabbur Academy Tentera Perempuan. Okey, sekejap saya soalan ni. Ustaz, adakah maksudnya Yahudi ni kufur semua nikmat anugerah Allah kepada mereka itu? Adakah maksudnya Yahudi ini kufur semua terhadap nikmat anugerah Allah kepada mereka itu? Yahudi. Cak. Yahudi ini kufur semua nikmat anugerah Allah terhadap itu. Jawapan secara umum, jawapannya iya. Tapi kita kena ingat begini ya. Kita dah bincang tempoh hari. Bani Israel, kalau kita bincang tentang Bani Israel pada zaman Nabi Musa tu, tak semua yang jadi kufur. Ya, ada yang ikut Nabi Musa. Tetapi konteks sekarang, Yahudi sekarang, mereka ni jadi kufur lah. Mereka dipanggil kafir lah Yahudi sekarang. Sebab apa Yahudi sekarang dipanggil kafir? Sebab apabila mereka tak nak menerima Islam, apabila mereka tidak mahu menerima Al-Quran, apabila mereka tak nak menerima kerasulan Nabi Muhammad, maknanya mereka jadi kafir lah. Mereka kufur. Walaupun mereka ni dikatakan masih lagi ada originality Yahudi. Tak boleh. Hatta Nabi Isa sekalipun nanti, kalau dia turun di akhir zaman, dia tetap tak ikut lagi syariat dalam kitab Injil tu. Dia akan melaksanakan syariat mengikut Al-Quranul Karim. Sebab itu salah satu di antara sebab kenapa Nabi Isa Allah bawa turun daripada langit adalah untuk menunjukkan kepada mana-mana ahlul kitab bahawasanya mereka patut mengikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita boleh katakan orang Yahudi sekarang, mereka sebenarnya tidak lagi boleh nak ikuti kitab-kitab mereka yang terdahulu. Mereka kena ikut Al-Quran. Mereka kena masuk Islam. Dan mereka kena tunduk dan patuh kepada Islam. Itu saya umumnya begitu. Wallahu ta'ala alam. Baik, kita berhenti dengan kadar ini, tuan-puan. Terima kasih semua banyak-banyak ya, secara langsung, tak secara langsung. Allah sahaja yang boleh memberikan ganjaran yang terbaik kepada tuan-tuan dan puan-puan. Ajak lagi semua orang ikuti perbincangan ini kerana kita buat ia secara percuma sahaja. Kalau tak sempat ikut, boleh ikut secara rakaman ya. Yang kesibukan waktu kita, tapi alhamdulillah hari ini Allah bagi kita rahmat, kita dapat menambahkan lagi pengetahuan kita. Secara tak langsung, kita dapat juga menambahkan kefahaman kita. Patutlah orang Yahudi ni Allah panggil dia Al-Maghdub, golongan dimurkai. InsyaAllah minggu depan, hari yang sama, jam yang sama, 10.30, hari Sabtu dan juga hari Ahad, kita sambung untuk episod yang ke-5 dan episod yang ke-6. Kita akan belajar apa tahu minggu depan? Minggu depan boleh baca terlebih dahulu. Kita akan mempelajari 32 pelanggaran orang Yahudi terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi walaupun tajuk 32 pelanggaran, kita akan cuba pecahkan melalui 2 siri insya-Allah. Cadangannya 2 siri lah. Maksudnya minggu depan hari Sabtu kita belajar beberapa pelanggaran orang Yahudi. Lepas tu kita sambung lagi hari Ahad. Sambung lagi beberapa pelanggaran. Tapi setakat dalam draft awal, kita telah senaraikan ada 32 pelanggaran. Jadi kalau tuan-tuan nak tahu pelanggaran itu pelanggaran apa,
Siapa yang ada nota dia boleh rujuk. Tapi kalau tuan-tuan nak tengok Al-Quran ya, kalau tuan-tuan nak tengok Al-Quran, saya sebutkan dulu ayat dia supaya tuan-tuan boleh baca terlebih awal. Tuan-tuan boleh buka bermula ayat 63. Bermula ayat 63 sampai berapa ni? Sampai ayat 146. Mudah kan ceritanya, dia dikaitkan juga dengan juzuk 1 dengan juzuk 2 adalah Al-Quran. Surah Al-Baqarah. Ayat 60 lebih tu kan, sampai ayat 146. So boleh baca kat situ. Ada 32 pelanggaran kesalahan orang Yahudi di dalam sejarah. Kita akan baca insya-Allah. Ini pada 2 kelas akan datang. Minta maaf sekali lagi tuan-puan, ambil waktu tuan-tuan. Kita sebenarnya dah 11, kita mula tadi lah 11.20. 10.20. Kita dah 1 jam, dekat 1 jam 15 minit. Ala kulli hal, semoga Allah memberi ganjaran kepada kita. So kita jumpa lagi minggu depan. Kalau salah tersilap saya dalam saya menyampaikan maklumat, tolong beri teguran ya tuan-tuan dan puan-puan, tolong betulkan. Saya sangat berbesar hati kalau tuan-tuan boleh memberikan teguran kepada saya. Sama ada saya baca ayat salah ke, sama ada terjemahan salah ke, dalam saya menukilkan nombor surah salah sebagainya, tolong memberikan apa teguran kepada saya. Okey, kita jumpa lagi. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim.